Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah. Semua sihat ke? Dah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu cikgu. dah Dah makan cikgu. nasi. Dah Sedap. makan dah cikgu. Oh, makan nasi sedap. Makan nasi apa, Nas? Dengan sup tulang lembu. Oh, makan tulang lembu ke makan Tulang lembu dah? lembu. Okey. You Tulang kan je. makan. Okey. Baiklah, semua ada dekat rumah lah ke ada yang berada dekat tempat kuarantin? Saya dekat luar rumah, cikgu. Oh, semua dekat rumah lah. Alhamdulillah semua lain baik. Rangkaian baik. Lain tak clear cikgu. Talian. Alhamdulillah cikgu. Boleh lah. Tetapi kadang-kadang Talian. awal masalah juga. Faham. Tak apa, cikgu faham. Baiklah, cikgu rasa bolehlah kita mula kelas hari ni. Okey, sebelum cikgu memulakan kelas pada hari ini, cikgu nak tanda kehadiran terlebih dahulu. Okey, baiklah. Mamat Qawi ada? Saya cikgu di sini cikgu. Nampak tak? Okey, nampak ada. Okey. Mamat Nazir? Ada cikgu. Okey. Muhammad Adam? Ada cikgu. Saya ada cikgu. Okey, baiklah. Nampaknya semua murid-murid telah hadir dengan jayanya pada hari ini. Okey. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, cikgu akan menayangkan satu video. Jadi cikgu nak semua fokus terhadap video yang cikgu akan tayangkan. Baiklah. Semua fokus. Tak sangka kerusi tayar terpakai yang dibuat untuk mengisi masa lapang ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP 6 bulan lalu mendapat sambutan dan kini menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Itu kan macam beberapa peserta jangka berempat yang belum kerusi guna tayar terpakai. Ketika disebabkan banyak masa kena diterima, macam mereka peralatan asas bertali dan pita pelekat selain beri segala peluang untuk membuat kerusi tayar terpakai. Bila kerusi tayar terpakai itu agak selesa digunakan dan mencari kerusi santai ini selain alasan menarik kami kawasan baru makan yang lasak dan tahan cuaca panas atau hujan. Hingga kini sudah menjual 100 kerusi ke dalam kalangan peserta jangka luar dan hampir sekali membuat tempahan. Tak dengar lah. Lupa untuk tanda cikgu. Alright. Baiklah. Video dah pun tamat. Okey. Cikgu nak tanya. Berdasarkan video yang kamu semua lihat tadi, okey. Apa yang kamu faham terhadap video tersebut? Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, Muhammad Qawi. Okey, Nas. Okey, Muhammad Nazir. Muhammad Nazir. Apa yang saya nampak cikgu daripada video tersebut, mereka mengitar semula tayar terpakai untuk dijadikan kerusi. Oh, mengitar semula tayar terpakai. Okey, baiklah. Ya, cikgu. Jawapan Nazir. Okey, Cikgu Qawi. Baiklah, Cikgu Qawi. Letak nama Cikgu Qawi je. Apa yang saya dapat cikgu daripada video yang ditayangkan tadi, iaitu bagaimana kita menggunakan barang-barang terpakai untuk dijadikan barang-barang berguna. Itu je saya tahu. Alright, baiklah. Cikgu Adam? Saya cikgu. Bagi saya pada waktu COVID ini orang cari pendapatan lain dengan menggunakan barang-barang terpakai seperti tayar tadi untuk membuat kerusi. Baiklah. Okey, dah habis semua. Jadi berdasarkan daripada pandangan kamu semua, okey, betul apa yang kamu semua telah berikan, iaitu kita akan belajar hari ini tentang kita semula. Daripada video tersebut kita dapat lihat bahawa tayar yang tidak digunakan lagi telah dikita semula dan digunakan semula dan dijadikan sebagai bangku. Baiklah, apa yang kita belajar hari ini iaitu bertajuk
terbilang menjadi terbilang. Terbuang menjadi terbilang. Dengar, faham tak? Dengar tak? Tajuk apa? Faham cikgu, dengar. Tajuk apa? Cikgu. Terbuang menjadi jadi terbilang. Terbuang menjadi terbilang. Bagus anak-anak murid cikgu semua. Baiklah. Ini adalah tajuk kita pada hari ini, iaitu terbuang menjadi terbilang. Okey. Objektif pembelajaran kita hari ini iaitu terdapat dua objektif. Yang pertama iaitu murid dapat menulis isi-isi utama daripada teks dan menyusun di dalam jadual cat. Objektif yang kedua iaitu murid dapat menulis sebuah ringkasan menggunakan isi-isi yang telah disusun di dalam jadual cat. Baiklah. Ini adalah contoh ringkasan yang kamu semua dapat lihat di sini. Ringkasan ini adalah ditulis berdasarkan teknik cat. Baiklah. Mesti kamu semua tak tahu lagi apa itu teknik cat kan? Betul cikgu. Baiklah. Tak tahu. Cikgu akan tak tahu ajar lagi. bagi penerangan dengan lebih lanjut apa itu teknik cat. Okey. Baiklah, ni adalah jadual cat. Jadual cat ini adalah digunakan untuk meringkas bahan-bahan prosa ataupun teks. Menjadikannya sebagai ringkasan kamu semua. Baiklah, dalam jadual cat ni terdapat 6 aspek, iaitu kata kunci ataupun istilah, image. Image itu melambangkan definisi, seterusnya definisi, idea utama dan idea sampingan, dan yang terakhir iaitu rumusan guru. Baiklah. Untuk seterusnya, maksud cat. Apa itu maksud cat? Maksud cat C iaitu circle, iaitu bulatkan kata kunci yang terdapat di dalam teks. Seterusnya iaitu highlight. Highlight iaitu kita selahkan atau garisi idea penting yang terdapat dalam teks. Seterusnya iaitu asterisk, iaitu kita tandakan asterisk pada isi. Baiklah, semua tahu tak apa itu asterisk? Muhammad tahu, Qawi tahu cikgu. tak? Tahu cikgu. Tahu apa itu? Yang bintang tu. Bintang. Bintang kecil. Bintang yang jawab? kecil Siapa tu. yang jawab? Nazir cikgu, Nazir. Nazir. Baiklah, betul Nazir. Untuk pengetahuan kamu semua, tanda asterisk iaitu tanda bintang. Jadi tanda ini digunakan untuk kita menanda pada isi yang kita temui di dalam teks. Seterusnya iaitu T. Apa itu T? Iaitu transfer. Itu kita pindahkan maklumat dalam borang cat ke dalam borang cat. Maklumat tersebut kita dapatkan daripada mana? Daripada Ikan. Pandai Daripada Ikan Nazir. cat, cikgu. Cikgu. Okay. Yang terakhir iaitu teacher. Iaitu guru. Saya sendiri sebagai guru memberikan rumusan tentang rekod murid di dalam borang cat. Baiklah. Sampai di sini saja pembelajaran saya pada hari ini. Okay. Saya serahkan kepada Cikgu Adam untuk pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Cikgu Adam. Baiklah, Assalamualaikum kepada semua murid-murid. Hari ini Cikgu Adam akan membuat aktiviti iaitu menulis ringkasan. Okey, jadi cikgu akan pecahkan kamu semua kepada 3 kumpulan. Cikgu nak Nazir jadi ketua kumpulan 1, Qawi jadi ketua kumpulan 2, Hafizuddin jadi ketua kumpulan 3. Boleh tak? Semua boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh Cikgu. Okey, baik. Okey, jadi apa yang cikgu nak? Cikgu akan bagi 1 perenggan teks untuk setiap kumpulan. Seterusnya, cikgu nak
kamu semua cari isi daripada teks tersebut. Okey, setiap ahli kumpulan perlu aplikasikan teknik cat. Okey, semua pelajar faham tak teknik cat tu? Cikgu Din dah Faham ajar. cikgu. Faham cikgu? Faham Mantap sikit tadi cikgu. Cikgu Hafizuddin telah terangkan. Okey, bagus. Okey, jadi kamu dah kena pasti isi-isi di dalam teks itu cikgu nak kamu masukkan dalam jadual cat. Okey, lepas kamu dah masukkan, cikgu nak setiap kumpulan bentang isi itu. Sama ada ketua kumpulan ataupun semua ahli. Itu ikut pada kamu semua. Kowi nak ketua kumpulan ke semua ahli? Kowi? Ketua. Ketua kumpulan apa tak apa Kalau cikgu. saya nak ketua kumpulan Okey. cikgu. Nak ketua kumpulan. Kalau Nazir? Ketua kumpulan cikgu. Ketua Ketua kumpulan. tak apa, Okey. Dua orang nak ketua kumpulan, Kowi nak semua ahli kumpulan. Jadi kita ikut majoriti, kita buat ketua kumpulan saja, okey? Nanti kamu setiap ketua akan bentang. Okey? Baik cikgu. Okey, mari. Boleh. Okey, Baik mari kita. cikgu. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, ini adalah teknik cat. Ingat tak jadual ni? Cikgu Din dah pernah ajar. Ingat tak? Semua ingat? Ingat cikgu, ingat. Cikgu ingat. Ya baik. cikgu. Okey, C adalah untuk circle, H untuk highlight, A untuk asterisk, T untuk transfer dan T satu lagi adalah teacher iaitu cikgu sendiri. Okey, seterusnya kita akan tengok teks yang cikgu akan bagi ataupun jadual cat yang cikgu sediakan. Okey, ini adalah jadual cat yang cikgu sediakan. Okey, cikgu nak Din baca apa yang dalam kotak pertama, Din? Kotak pertama cikgu, dia Ya. tulis image dalam kurungan definisi cikgu. Betul. Yang kedua? Idea utama cikgu. Okey, pandai. Okey, Nazir. Nazir ada tak tu? Okey. Ada cikgu, ada. Okay. Kotak ketiga, Nazir. Apa kotak ketiga? Idea sampingan. Okey, pandai. Kotak keempat? Definisi. Definisi. Okey. Kowi ada tak Kowi? Ada cikgu. Okey. Kowi, kotak kelima Kowi. Apa dia kotak kelima? Kotak kelima kata kunci. Ya, betul. Dan yang terakhir Kowi, kotak yang Kotak terakhir? keenam ulasan guru. Okey, ulasan guru. pandai. Okey, ini adalah Yes. jadual cat yang cikgu sediakan. Cikgu nak kamu masukkan teks yang cikgu akan bagi sebentar nanti di dalam jadual ni. Boleh? Okey? Semua boleh ya? Boleh cikgu. Okey, mari kita tengok teks Boleh yang cikgu cikgu. sediakan untuk kamu. Okey, jadi teks yang cikgu sediakan adalah terbuang menjadi terbilang. Bertajuk manfaat filem X-ray. Okey, cikgu nak perenggan pertama start daripada prosedur X-ray sampai ke selamat tu. Cikgu nak Nazir. Boleh Nazir? Cikgu nak kumpulan kamu ambil perenggan tu. Boleh cikgu, boleh. Bisa diurus. Okey, kalau bagi kumpulan Hafizuddin, cikgu nak kamu ambil daripada sehubungan itu sampai sendirinya. Boleh untuk perenggan kedua? Boleh cikgu. Okey, untuk kumpulan Kowi, cikgu nak Boleh, kamu cikgu. ambil perenggan yang di tepi tu start daripada sebenarnya hingga antibakteria. Boleh Kowi? Boleh cikgu, boleh. Okey, jadi cikgu akan bagi kamu masa selama lebih kurang cikgu bagi 2 minit dulu untuk kamu baca teks tu, bincang dengan ahli kumpulan kamu dan masukkan dalam jadual cat. Okey? Dan kamu post jadual cat tu. Cikgu nak tengok. Boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu bagi Boleh, masa cikgu. 2 minit. Nanti kamu dah siap, kamu beritahu cikgu. Okey, tinggal lagi 1 minit. Ya, Cikgu, saya dah hantar. Okey, Nazir dah habis dah. Nazir dah hantar. Kumpulan Nazir. Cikgu dah siap dah cikgu. Okey, kumpulan Kowi pun dah siap. Cikgu kumpulan saya pun dah tinggal berapa- hantar.
Okey, tim pun dah hantar. Semua menempati masa. Cukup 2 minit. Semua dah hantar. Nampak semua dapat cari isi-isi tu. Okey, mari kita tengok kumpulan. Kita tengok kumpulan Nazir dulu. Okey, kumpulan Nazir. Okey, idea utama. Okey, Nazir, cuba baca Nazir. Sekali lalu, sepintas lalu. Baik, cikgu. Okey, untuk idea utama saya telah tulis filem X-ray dapat digital semula menjadi bahan yang bermanfaat untuk Bagus. idea sampingan. Filem X-ray dapat dijadikan kompang bagi menggantikan kompang tradisional. Bagus, Okey. bagus. Definisi kompang merujuk kepada sejenis alat muzik tradisional bergendang bagi masyarakat Melayu. Dan Okey. kata kunci untuk lenggan ni adalah bahan, cikgu. Okey, baiklah untuk ulasan cikgu. Okey, Nazir dapat hurai, dapat cari isi dengan ahli kumpulan dengan sangat baik. Okey, cikgu akan bagi ulasan dan cikgu akan masukkan markah dan cikgu akan upload di dalam kumpulan WhatsApp kelas kita nanti ya. Okey, kita tengok kumpulan yang seterusnya. Apa kumpulan seterusnya? Pulang saya Okey. cikgu. Kowi. Okey, Kowi, cuba baca sepintas lalu. Okey, baiklah cikgu. Idea utama yang saya jumpa iaitu filem X-ray dapat dijadikan zarah nano. Idea sampingan, kemudian bahan ini diaplikasikan ke dalam produk antibakteria. Okey, bagus. Definisi dia, zarah nano merujuk kepada partikel atau zarah iaitu antara 10 hingga 9 ml atau lebih dikenali sebagai nanometer nm. Kata kunci dia adalah bahan cikgu. Okey, bagus. Jadi kumpulan Nazir dan kumpulan Kowi mempunyai kata kunci bahan yang sama walaupun idea utama dan idea sampingan yang berbeza. Untuk Nazir adalah kompang dan untuk kumpulan Kowi mengenai produk antibakteria ataupun zarah nano. Okey, bagus. Kita tengok kumpulan yang terakhir. Nanti saya akan masukkan markah ya untuk kumpulan Kowi. Okey, kumpulan Hafizuddin. Boleh cikgu. Baca kumpulan Hafizuddin. Kumpulan saya cikgu. Ya, betul. Kumpulan saya, idea utama yang saya temui iaitu prosedur X-ray menghasilkan imej bahagian-bahagian dalam tubuh untuk memeriksa bahagian dalaman. Untuk idea sampingan, setelah selesai filem-filem X-ray ini tidak dapat digunakan lagi dan akan dilupuskan. Untuk definisi, X-ray merupakan satu prosedur kesihatan yang menggunakan kepingan filem untuk mendapatkan hasil. Dan untuk kata kunci cikgu iaitu dapat dan hasil. Itu yang saya dapat cikgu. Okey, baik. Kumpulan kami dapat. Okey, bagus. Kumpulan Hafizuddin mempunyai kata kunci yang berbeza dengan kumpulan Nazir dan kumpulan Kowi, iaitu kata kunci dia dapat dan hasil. Manakala untuk idea utama dan idea sampingan, kumpulan Kowi dan Nazir boleh digunakan semula, digital semula. Tapi untuk kumpulan Hafizuddin, filem X-ray tidak dapat digunakan lagi dan dilupuskan. Okey, ulasan cikgu, nanti cikgu akan masukkan markah dan cikgu akan upload di dalam kumpulan WhatsApp untuk kumpulan kamu. Okey, terima kasih murid-murid untuk aktiviti yang kita jalankan menulis ringkasan. Okey, cikgu akan menamatkan pengajaran cikgu pada hari ini dan cikgu akan serahkan kepada cikgu Kowi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Sihat ke semua? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Nas? Waalaikumsalam, cikgu. Sihat. Cikgu sihat. Okey, Hafizuddin sihat kan? Okey, baiklah. Sihat, cikgu. Okey. Sihat. Okey, kamu telah kita akan sambung pembelajaran kita yang lepas. Okey, kamu telah belajar sesuatu daripada cikgu Adam kan, iaitu bagaimana kamu ingin mengeluarkan isi-isi utama, isi-isi penting daripada teks. Jadi hari ini cikgu akan menyambung semula iaitu bagaimana ingin membina satu ringkasan yang lengkap ya. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, cikgu nak ulang balik isi utama, isi-isi yang kamu dapat pada pembelajaran. Okey, baiklah. Isi satu. Siapa ya isi satu? Nas, boleh bagi tahu ke isi satu? Isi satu. Hafizuddin? Nas, isi satu Nas, mikrofon. Okey, cikgu. Okey. Maaf, cikgu.
Um, isi pertama adalah mengguna semula filem X-ray menjadi permukaan kompang menggantikan kaedah lama menggunakan kulit lembu ataupun kulit kerbau. Hmm. Kelakar lah Nas ni. Okey, baiklah. Betul lah tu. Okey, isi dua. Isi dua. Apa ya manfaat filem X-ray? Saya rasa isi dua siapa ya? Adam. Adam Saya cikgu isi dua. Ya betul. Adam. Isi dua. Okey. Isi dua ni adalah idea utama filem X-ray dapat dijadikan zarah nano cikgu. Sebagai Okey, betul betul. contoh, idea sampingan saya adalah bahan ini boleh diaplikasi untuk menjadi produk antibakteria doktor. Dia kecil je. Okey. Bagus. 10 mm macam tu cikgu. Okey, betul lah tu. Okey, baiklah. Yang seterusnya, isi ketiga. Manfaat filem X-ray. Hafizuddin, boleh beritahu cikgu tak? Untuk isi ketiga iaitu saya dapat iaitu prosedur X-ray iaitu menghasilkan imej bahagian-bahagian dalam tubuh untuk memeriksa bahagian dalaman cikgu. Betul. Bagus. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Semua isi telah kamu dapat. Cikgu nak kamu kongsikan, okey? Kamu kongsikan dan hantarnya ke dalam group boleh tak? Okey, seterusnya. Boleh tak? Ambil link kamu untuk hantar. Oh, Dah dah cikgu. hantar. Dah. Oh, lagi. Bagusnya. Apa Cikgu, siapa tu saya- yang hantar tu? Saya baru Saya- hantar, saya lambat sikit. Terus hantar cikgu. Okey, Kami bagus, sediakan bagus, payung bagus, bagus. sebelum hujan cikgu. Okey, Sebab bagus, tu bagus, kami bagus, awal. bagus. Bagus lah. Okey, bagus. Baiklah. Okey, dalam membuat, okey, kamu dah belajar bagaimana nak buat isi-isi keluarkan. Okey, baiklah. Seterusnya cikgu akan ajar. Ya, seterusnya cikgu akan ajar bagaimana kamu hendak membina satu ringkasan lengkap. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Ni bahagian paling penting dalam membina sesuatu ringkas yang lengkap, yang menarik, yang gramatis, kamu perlulah mempunyai penanda wacana juga. Penanda wacana yang betul akan menentukan kegramatisan ataupun keindahan apabila kamu menulis satu ringkasan lengkap. Okey. Hafizuddin, boleh tak bagi tahu cikgu yang pertama, penanda memulakan isi baharu ni? Boleh tak bagi tahu cikgu? Boleh cikgu. Apa yang kamu nampak? Iaitu penanda memulakan isi baru. Yang pertama selain itu, seterusnya di samping itu, sementara itu, lebih-lebih lagi dalam pada itu, lain daripada itu, pada waktu yang sama, dalam pada itu dan seterusnya cikgu. Okey, betul Hafizuddin. Kan satu isi kita Masih perlu cikgu. memulakan dengan penanda yang betul. Okey, iaitu seperti selain itu, di samping itu, sementara itu dan sebagainya ya. Yang seperti Hafizuddin beritahu tadi. Okey, seterusnya. Penanda wacana yang perlu ada juga iaitu di bahagian huraian isi karangan. Bagaimana kita hendak menulis satu penanda, satu ringkasan ringkas yang menarik, kita perlulah penanda, iaitu penanda pada huraian isi kita ya. Okey. Saudara ataupun murid cikgu yang cikgu paling sukai, Nas, boleh tak kongsikan dengan cikgu apa yang kamu nampak? Kamu baca sikit. Kelah tu Nas. Boleh cikgu. Okey, apa yang saya nampak yang kedua adalah penanda huraian isi karangan. Contohnya adalah hal ini demikian kerana, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana, hal ini disebabkan oleh, hal ini wujud akibat daripada, hal ini bersangkut paut dengan, hal ini berpunca daripada dan hal ini tercetus apabila. Okey, bagus Nas. Bagus, kamu telah membaca. Kamu telah memahami ya bagaimana kita nak bagi penanda yang betul pada kedudukan yang tepat dalam huraian isi. Okey, baiklah. Seterusnya, cikgu akan bagi tahu iaitu penanda pada bahagian memberi contoh. Seterusnya ya.
Mana slide yang seterusnya? Okey, bagus. Okey, ni. Okey, baiklah. Penanda memberi contoh bagaimana kamu ada isi utama, kamu huraian, kamu mestilah bagi contoh yang betul kan? Okey, baiklah. Ini adalah penanda-penanda di mana kamu perlu bagikan letak di dalam nak kamu apa ni? Kamu nak letak contoh. Okey. Baiklah, cikgu nak panggil ketua kumpulan Adang lah, boleh tak ketua kumpulan Adang bagi tahu cikgu sedikit sebenarnya apa yang kamu nampak dan boleh baca sikit? Boleh cikgu, boleh. Untuk Okey. dalam karangan, apabila kita memberi contoh, kita boleh menggunakan penanda wacana seperti misalnya, contohnya, sebagai contoh, tamsilnya, sebagaimana yang kita sedia maklum, dan yang terakhir antaranya adalah seperti itu dah. Okey, bagus. Bagus Adang. Betul lah tu. Okey, apabila kita hendak memberikan contoh yang betul dalam ringkasan atau karangan semestinya, kita mestilah menggunakan penanda yang betul ya, iaitu contohnya yang dalam tu iaitu misalnya, contohnya, sebagai contoh dan sebagainya ya. Okey. Seterusnya, okey cikgu nak okey, seterusnya ya. Cikgu nak kamu membina. Okey, bagaimana kamu hendak membina dan menulis sebuah ringkasan yang lengkap, yang menarik, yang gramatis berdasarkan isi-isi utama yang kamu perolehi sebelum ini. Okey, cikgu nak ikut kumpulan masing-masing ya. Kamu bina sebuah ringkasan yang menarik, yang gramatis, yang cantik, dengan ayat yang gramatis dan betul dan serta penanda wacana yang tepat sebagaimana yang telah cikgu berikan tadi. Okey, boleh tak? Yang lain boleh? Ketua kumpulan Boleh cikgu, masing-masing boleh. memberikan peranan Boleh, penting, cikgu. boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu beri kamu okey, seterusnya ya. Okey, seterusnya cikgu telah sediakan satu ruangan ataupun pautan Padlet di sini untuk kamu memudahkan urusan kamu menghantar penulisan ringkasan lengkap kamu ke dalam pautan Padlet. Okey, jadi di situ semua kumpulan-kumpulan lain juga boleh lihat dan membacanya. Okey, ya. Okey, jadi cikgu bagi kamu beberapa minit, 3 minit cukup tak? Cukup tak? Nas, Adam? Cukup. Okey, cikgu bagi kamu 3 minit untuk menulis ikut kumpulan masing-masing, menulis sebuah ringkasan yang lengkap yang menarik sebagaimana yang telah cikgu katakan tadi, telah mana cikgu menunjukkan tadi. Okey, ya. Boleh 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 cikgu. buat sekarang? Nanti okey. Dah siap ke? Dah 2 minit. Kumpulan saya dah siap cikgu. Cikgu, saya dah hantar cikgu. Kumpulan saya dah siap. Cikgu, saya Okey, Pelanas dah siap. Okey, Adam dah siap. Okey, Hafizuddin pun dah siap ya. Okey, bagus. Okey, baiklah. Okey, mana nak tengok? Okey, cikgu buka pautan Padlet ya. Pautan Padlet yang telah cikgu sediakan. Okey, di sini. Okey, Hafizuddin telah berkongsi. Okey, Adam pun telah berkongsi dan Nas pun telah berkongsi ya. Okey, baiklah. Murid-murid sekalian, okey, kita boleh tengok di ringkasan yang telah ditulis oleh kawan-kawan kita. Okey, boleh cikgu nak minta Hafizuddin dulu ya, Ketua Hafizuddin membacakan sedikit ringkasan yang telah kumpulan kamu tulis. Boleh cikgu. Minat sekejap cikgu. Boleh ke? Okey, boleh. Yang lain tolong tengok tekan tolong cikgu. memahami yang sama. Okey, boleh tak apa. Okey. Dan tolong Tidak. cantik ya, cantik. Tolong Cikgu. cantik juga. Saya nak baca. Ya. Okey, teruskan. Jangan membuang masa. Prosedur X-ray adalah untuk menghasilkan imej bahagian-bahagian dalam tubuh untuk memeriksa bahagian dalaman. Hal ini demikian kerana X-ray merupakan satu prosedur kesihatan yang menggunakan kepingan filem untuk mendapatkan hasil. Sebagai contoh, prosedur X-ray ini memungkinkan manusia untuk melihat organ dalaman manusia seperti paru-paru, jantung, hati, tulang rusuk dan sebagainya. Setelah selesai, filem-filem X-ray ini tidak dapat digunakan lagi dan akan dilupuskan, cikgu.
Okey, bagus, bagus. Bagus Hafizuddin. Okey, seterusnya kumpulan Muhammad Adam. Adam, ketua kumpulan Adam, boleh Ya, boleh cikgu. kamu baca sedikit apa yang kumpulan kamu? Boleh, cikgu. Okey, jadi Ya, sinar ya. X-ray menebusi badan manusia untuk menghasilkan imej seperti bayang struktur tulang, organ ataupun sebarang penyakit ataupun kecederaan. Imej tersebut dipanggil radiograf, iaitu imej yang tidak boleh bergerak tak seperti imej biasa. Okey, jadi apabila kita nak kita semula, imej ini boleh dibuat shilling perak yang berkilau ataupun barang-barang terpakai yang diambil daripada runtuhan, kita boleh hasilkan kabinet pembesar suara ataupun basikal gentian karbon melalui imej sinar X ini, cikgu. Okey, bagus. Baiklah. Seterusnya, yang last sekali. Okey. Ketua kumpulan Nazir boleh baca. Okey, baik cikgu. Prosedur X-ray menghasilkan imej bahagian-bahagian dalam tubuh untuk memeriksa bahagian dalaman badan. Prosedur ini menggunakan kepingan filem berwarna gelap untuk mendapatkan imej diagnostik. Namun setelah prosedur ini selesai, filem X-ray tersebut akan dibuang atau dilupuskan. Filem X-ray ini dapat dijadikan zarah nano dan diaplikasikan ke dalam produk antibakteria. Okey, bagus. Selain itu, filem X-ray ini juga dapat dikitar semula menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya ialah filem tersebut boleh dijadikan permukaan kompang menggantikan kompang tradisional seperti yang sering digunakan. Itu saja cikgu. Okey. Bagus. Baiklah. Ketiga-tiga telah membaca dan memamerkan ringkasan yang begitu menarik ya. Okey, apa yang boleh cikgu uraikan dan ulaskan balik iaitu kamu telah memahami bagaimana untuk mencipta dan membina satu penulisan ringkasan lengkap yang begitu menarik dengan ada hubungnya, ada pautan dan kaitan antara satu sama lain dan serta menggunakan penanda wacana yang betul. Jadi apa yang cikgu dapat simpulkan di sini, kamu telah memahami, baguslah. Okey. Mungkin berjaya, mungkin pembelajaran kita pada malam ini telah berjaya. Okey. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja. Cikgu akan mengajar kamu, cikgu akan cikgu akan memberikan ruang untuk Cikgu Nazir meneruskan pengajaran pada hari ini ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Terima Salam, kasih. cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Kowi di atas pengajaran sebentar tadi. Okey, baik. Semua murid, okey ke? Okey, cikgu. Masih segar? Alhamdulillah, cikgu. Okey, cikgu. Okey, baik. Untuk bahagian cikgu, cikgu hanya akan menjalankan sedikit aktiviti tambahan. Okey. Kamu nampak atau tidak gambar yang telah cikgu paparkan? Nampak, cikgu. Okay, baik. Cikgu mahu kamu hasilkan isi ataupun idea daripada gambar ini dan muat naik ke laman ke laman Padlet yang telah cikgu sediakan pautan. Dan isi yang kamu hasilkan hendaklah boleh dijadikan sebagai isi ringkasan. Jelas? Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Okay, baik. Jelas, Okey, cikgu, document jelas. ini merupakan pautan Padlet yang telah cikgu sediakan dan dalam Padlet ini cikgu juga telah sediakan gambar yang sama untuk kamu lihat dan ekstrak isi, menghasilkan isi. Dan cikgu beri kamu masa lebih kurang 3 minit. Boleh atau tidak? Boleh cikgu, boleh. Boleh, Boleh, cikgu. Okey, baik. cikgu. Kamu boleh mula sekarang. Cikgu, kumpulan saya dah hantar. Cikgu, saya pun dah Okey, hantar baik. cikgu. Dah siap dah. Okey, cikgu. Okey. Saya baru hantar. Okey, nampaknya semua sudah hantar. Jadi, kita akan tengok bersama-sama jawapan yang telah kamu semua berikan. Okey, baik. Izinkan cikgu membaca sekejap.
Okey, baik. Berdasarkan pengamatan cikgu, apa yang cikgu kenal pasti masih ada di antara kamu yang agak lemah dalam menghasilkan isi untuk jadikan isi ringkasan. Oleh itu, cikgu ada sediakan sedikit bimbingan kepada kamu, akan berikan sedikit bimbingan kepada kamu bagaimana ataupun teknik untuk mengeluarkan isi daripada teks ataupun gambar. Okey, baik. Okey. Pertama sekali kamu mesti tahu kaedah mengenal pasti isi. Untuk mengenal pasti isi, kamu perlu tahu kata kunci dan penanda wacana yang wujud dalam petikan. Okey. Apa kata kunci yang kamu boleh kenal pasti ialah harus, perlu, mesti, patut, penting, wajar, dituntut dan boleh. Okey, cikgu bagi contoh ya. Contohnya tentang tajuk kita hari ini, terbuang menjadi terbilang. Contoh. Okey. Botol terpakai boleh dijadikan sebagai hiasan di depan rumah. Selain itu, botol plastik terpakai juga dapat digunakan sebagai pasu untuk tanaman kecil. Jelas semua? Jelas cikgu, jelas. Cikgu. Jelas cikgu. Okey, baik. Selain itu, okey, baik. Selain itu, kamu juga dapat kenal pasti isi daripada teks melalui penanda wacana yang terdapat di dalam petikan tersebut. Siapa tahu penanda wacana? Contoh-contoh penanda wacana. Saya cikgu. Siapa-siapa boleh jawab? Okey, Hafizuddin, Saya silakan. cikgu. Penanda wacana yang saya tahu iaitu di samping itu, selain itu, seterusnya dan lantaran itu, cikgu. Okey, baik, betul. Mungkin selain daripada penanda wacana yang telah cikgu tunjukkan, mungkin yang lain tahu? Kowi, mungkin kamu tahu? Namun begitu cikgu. Okey, betul. Adam? Kalau saya seterusnya dalam pada itu oleh yang demikian. Okey, baik, betul. Okey, baik. Okey, betul. Tahniah semua. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan teknik menulis ringkasan. Okey, teknik untuk meringkaskan karangan. Yang pertama sekali kamu kena buat apa? Okey. Mungkin kamu boleh baca? Hafizuddin? Boleh, cikgu? Okey, baca. Baca dua yang pertama. Yang pertama iaitu untuk meringkas karangan, kita perlu baca petikan dengan teliti. Seterusnya iaitu kita perlu kenal pasti isi, salin dan senaraikan mengikut urutan. Betul, cikgu? Okey. Betul, betul. Okey, urutan yang dimaksudkan dalam slide cikgu ini ialah kamu perlu susun isi yang kamu ambil daripada perenggan teks secara teratur. Cikgu tak nak kamu campur yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Cikgu tak nak. Okey, faham semua? Cikgu. Faham, cikgu? Okey, seterusnya Kowi baca pula yang nombor 3 dan 4. Nombor 3 iaitu tulis dengan satu perenggan sahaja. Tiada pengenalan dan kesimpulan. Nombor 4 pula, cadangan jumlah isi iaitu 5 isi sahaja, cikgu. Okey, baik. Terima kasih Kowi. Okey, yang terakhir Adam. Baca dua yang terakhir. Okey, dua yang terakhir mesti ada penanda wacana seperti yang cikgu bagi contoh tadi. Terusnya yang terakhir ayat yang ditulis mesti ada subjek dan predikat. Okey, baik. Terima kasih semua anak murid. Okey. Kamu semua faham tak sekarang ni macam mana untuk menghasilkan isi daripada perenggan? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Faham. Okey, semua faham kan? Okey, baik. Jika kamu faham, setakat ini sahaja pengajaran saya pada hari ini. Dan sebelum mengakhiri kelas kita, saya ingin membuat sedikit rumusan kita tentang kelas hari ini. Okey, baik.
kelas kita pada hari ini adalah untuk mengajar kamu bagaimana untuk menggunakan teknik cat untuk mengeluarkan isi daripada perenggan teks. Jadi, ia lebih memudahkan kamu kerana isi tersebut telah tersusun. Jadi memudahkan kamu untuk menulis isi dalam karangan kamu. Faham semua? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, baik. Okey, jika kamu faham, cikgu nak dengar sedikit pandangan ataupun pendapat daripada kamu. Mungkin boleh kita mulakan dengan Adam. Ya, baiklah cikgu. Untuk rumusan pembelajaran pada hari ini bermula daripada tajuk terbuang menjadi terbilang. Saya dapati proses menggunakan bahan-bahan yang terpakai untuk dikitas semula dan cara untuk membuat ringkasan menggunakan teknik cat, iaitu kita ambil isi daripada teks, dan cara untuk membuat ringkasan kita perlu ada penanda wacana, ada subjek dan predikat dan sebagainya untuk menghasilkan satu ringkasan yang baik. Itu daripada saya cikgu. Okey, baik. Terima kasih Adam. Okey, seterusnya Hafizuddin. Saya cikgu. Okey, baik, teruskan. Kena buat apa cikgu? Beri sedikit rumusan tentang pembelajaran kamu pada hari ini. Baiklah. Rumusan saya untuk pelajaran hari ini iaitu hari ini kita belajar tentang banyak belajar tentang kitas semula, iaitu bertajuk terbuang menjadi terbilang cikgu. Berdasarkan tajuk tersebut, kita juga belajar tentang jadual cat dan teknik cat untuk meringkas bahan teks dan bahan prosa cikgu. Betul cikgu? Okey, betul. Betul. Tahniah Hafizuddin. Okey, seterusnya yang terakhir. Anak murid cikgu yang pendiam. Okey. Ya, comel. Kowi yang Ya terakhir. cikgu. Okey, baiklah. Apa yang saya belajar pada hari ini iaitu bagaimana kita ingin mengeluarkan isi-isi utama daripada teks dengan menggunakan teknik cat cikgu. Dan tajuk kita iaitu terbuang menjadi terbilang, iaitu berkaitan bagaimana kita memahami dan mengitas semula bahan-bahan yang terpakai. Itu saya faham cikgu. Okey, baiklah, terima kasih. Nampak gayanya semua murid fokus dan faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh itu, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar, semua murid, di atas kerjasama yang diberikan pada hari ini. Dan juga terima kasih dan tahniah kepada guru-guru, rakan-rakan guru saya iaitu Cikgu Hafizuddin, Cikgu Adam dan juga baik. Saja, terima kasih. Jangan lupa jaga diri di rumah kita. Okey.